Ya Allah wa akbar kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Masya Allah. Tuan-tuan, Masya Allah. Boleh masuk. Hari ini kita ada pengajian. Kita bercuti satu hari. Masya Allah. Hari ini kita mulakan pengajian kita, Insya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan hadirkan dengan niat untuk kita amalkan dan kita sampaikanlah. Kita niat untuk amalkan dan sampaikan. Jadi untuk itu kita pertama sekali kita tekan butang share itulah, supaya apa, kita boleh save dengan niat untuk kita amalkan, kita fahamkan, kita amalkan dan kita sampaikan. Dan samping tu kita kena ada dua perkara, iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab. Imanan wahtisaba. Iman, kita yakin bahawa majlis ini ialah perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita menuntut ilmu, dan juga kita kena hadirkan ihtisab tadi untuk meyakini janji Allah. Kita hadirkan Masya Allah, kita hadirkan janji-janji dari istihdarul fadail. Kita hadirkan janji-janji Allah pada kita semua. Jadi dua perkara ini, dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan menggandakan ganjaran pahala yang kita lakukan. Masya Allah, Masya Allah. Jadi tuan-tuan yang masih belum daftar tadi, jadi tak ramai lagi orang yang berdaftar dalam kita punya daurah nanti. Masya Allah, tuan-tuan boleh berdaftar untuk pengajian kita, daurah kita pada hari Sabtu ini, iaitu dengan jilid kedua, iaitu jilid Kitabut Taharah. Jilid kedua tu ada dua, Kitabut Taharah dan Kitabus Salat. Masya Allah. Jadi Masya Allah, kita boleh mulakan perlahan-lahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihil fatihina bihadihim ilal haqiqatil majadha. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabb wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمع رب مبلغ أو آمن سامع أو كما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, malam ni kita berada di hadis yang ke-115 daripada keseluruhan, iaitu dalam hadis yang ke-37 di dalam bab beriman dengan qadar, beriman dengan qada dan qadar. Cuma saya tulis itu beriman dengan qadar, beriman dengan qadar, iaitu hadis yang ke-115, muka surat 360. Masya Allah. Bagaimana cara untuk mengubat hati? Ini sahabat tabi'in telah bertanya dengan sahabat macam mana cara untuk berubat hati tentang masalah takdir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Dailami radhiyallahu rahmatullah alaihi qala ataitu Ubay ibn Ka'b faqultu lahu qad waqa'a fi nafsi syai' min al-qadari فحدثني لعل الله أن يذهبه من قلبي. فقال لو أن عز وجل عذب أهل السماوات وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم
walau rahimahum kanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim walau anfaqta misla Uhudin zahaban fi sabilillah ma qabilahu Allah minka hatta tu'mina bil qadari wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakum liyukhti'aka wa anna ma akhta'aka lam yakum liyusibaka walau mutta ala ghairi hadha ladakhaltal nar. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال مثل ذلك ثم أتيت حذيفة بن يماني فقال مثل ذلك ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. Ya, Hadrat Ibnu Dailami, yakni tabi'i rahmatullah alaih, Hadrat Ibnu Dailami rahmatullah alaih meriwayatkan bahawa aku telah pergi kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Sayyidina Ubay bin Ka'ab, iaitu orang yang Sayyidina Ubay bin Ka'ab ni siapa? Iaitu Qari di zaman Nabi SAW. Beliau adalah Qari, maknanya Qari yang bacaannya begitu bagus. Dan bila Qari ni ialah orang yang dekat dengan Nabi untuk belajar dengan Nabi. Lalu aku berkata, sesungguhnya aku terlintas di hatiku sesuatu. Terlintas dalam hati sesuatu apa? Yakni yang tidak memuaskan hatiku. Satu benda yang mana dalam hatiku aku rasa tak kena. Begitu. Syekh, aku rasa sesuatu yang tak memuaskan hatiku berkenaan dengan takdir. Maka aku di suatu hati, maknanya di hatiku sesuatu berkenaan dengan takdir, maksudnya tak puas lah. Maka aku telah berfikir sesuatu daripada hadis yang aku harap semoga Allah menghilangkan daripada hatiku. Jadi aku fikirlah ada penyelesaian masalahnya, iaitu tentang hadis-hadis Nabi SAW. Jadi mesti ada hadis Nabi untuk menghilangkan kerisauan yang aku fikir ini. Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab berkata, jadi dia pun bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, takkan tak ada hadis Nabi untuk menyelesaikan masalah aku ini? Maka Ubay bin Ka'ab berkata, yang mafhum daripada hadis, jika Allah mengazab ahli langit dan bumi, jika Allah ni dia nak azab ahli langit dan bumi, tak kira lah siapa, maka dia telah mengazabnya tanpa zalim. Jika Allah mengazabkan penduduk langit dan bumi, dan tak ada siapa boleh kata Allah tu zalim. Allahu ya'lam. Mana kata Allah SWT boleh buat apa saja. Maksudnya la yus'alu amma yaf'alu. Tak ada siapa boleh tanya apa yang Allah buat. Jadi jika Allah mengazab ahli langit dan bumi, maka dia telah mengazabnya tanpa kezaliman. Dan jika dia merahmati, maka rahmatnya, iaitu rahmat Allah itu adalah lebih baik daripada bagi mereka daripada amalan mereka. Rahmat Allah tu mengatasi amalan mereka. Jika kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud di jalan Allah, ni besar gunung Uhud sekali, Allah tidak akan menerimanya daripada kamu infak tersebut, sehingga kamu beriman dengan takdir dan kamu meyakini, dan kamu kena yakin bahawa apa yang tertimpa ke atas kamu tidak akan terlepas daripada kamu. Apa yang Allah tulis, benda itu tetap kena. Dan apa yang tidak akan berlaku ke atas kamu, pasti tidak akan menimpa ke atasmu. Jika apa yang Allah tak tulis, maka tak akan berlaku ke atas kamu. Jika kamu mati dalam keadaan selain ini, kamu tak yakin macam ni, maka pasti kamu akan memasuki neraka. Maknanya kamu tak percaya kepada takdir. Jika kamu mati, maka perawi berkata, mana perawi Ibnu Dailami kata, kemudian aku pun pergi bertemu dengan Abdullah bin Mas'ud. Mula-mula jumpa dengan Ubay bin Ka'ab, lalu jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Beliau juga berkata demikian. Macam mana Ubay bin Ka'ab berkata, Sayyidina Ubay bin Ka'ab berkata, kemudian aku bertemu dengan Huzaifah bin Al-Yamani, sahabat Nabi juga, dan beliau pun berkata demikian. Beliau juga berkata demikian. Kemudian aku bertemu Zaid bin Sabit. Beliau juga memberitahuku perkhabaran
yang sedemikian. Perkhabaran Nabi yang sedemikian. Beliau pergi tanya 4 orang. 4 orang ni jawab sama. Dan 4 orang ni adalah sahabat yang begitu rapat dengan Nabi. Sahabat yang 4 orang ni tanya ni memang orang yang begitu rapat dengan Nabi. Orang yang selalu bersama dengan Nabi. Orang yang selalu bersama dengan Nabi. Masya Allah. Orang yang bersama dengan Nabi. Allahu Akbar. Jadi siapa Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab ni ialah qari di zaman Nabi SAW. Mereka yang membaca Quran yang begitu tepat macam Nabi. Dia di antara qari. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semasa di zaman khalifah beliau telah memulakan sembahyang tarawih secara berjemaah, dan beliau telah jadikan Sayyidina Ubay bin Ka'ab ni sebagai imam tarawih. 2 orang, Abdul Rahman dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. 2 orang ni jadi imam di sembahyang tarawih di zaman pemerintahan Khalifah Umar yang memulakan tarawih itu secara berjemaah. Jadi dia orang special, orang dekat dengan Nabi. Mesti berita-berita, bukan setakat dia menerima Al-Quran saja, tapi orang yang dekat dengan Nabi. Selepas tu beliau pergi pula tanya siapa? Lepas Ubay bin Ka'ab tadi, beliau pergi bertanya pula dengan Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud juga adalah mereka yang dekat dengan Nabi, iaitu khadim Nabi. Khadim Nabi di dalam perjalanan. Beliau ni khadim Nabi. Abdullah bin Mas'ud ni khadim Nabi. Bila Nabi nak bermusafir, maka Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lah yang akan menyediakan semua persiapan safar Nabi. Maksudnya apa alas Nabi, apa bantal Nabi, apa miswak Nabi, apa lota Nabi, semua segala persiapan yang ada pada Nabi, beliau yang akan sediakan. Maksudnya orang dekat dengan Nabi juga. Mesti ada rahsia-rahsia tertentu juga. Orang dekat dengan Nabi, Masya Allah, beliau tu juga dekat dengan Nabi. Ni khadim Nabi, iaitu khadim khusus. Orang yang berkhidmat secara khusus, Nabi akan gunakan khidmat dia apabila nak bermusafir. Siapa lagi yang pergi? Dia pergi berjumpa dengan Huzaifah Al-Yaman. Sayyidina Huzaifah Al-Yaman ni juga orang yang dekat dengan Nabi. Sahabat yang dekat dengan Nabi. Penyimpan rahsia nama-nama orang munafik. Dan beliau juga pergi berjumpa dengan siapa? Zaid bin Sabit, juga dekat dengan Nabi, iaitu ketua Departmen Penulisan Wahyu Nabi. Penulis khatib Wahyu Nabi, orang yang menulis wahyu untuk Nabi. Dan beliau adalah ketua departmen ni. Semua 4 sahabat yang dia pergi jumpa ni ialah sahabat-sahabat yang besar dan sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi. Tazidu ainani jamilan araka. Ajib bahasa Arab ni. Bertambahlah cantiknya mataku apabila melihat di kau. Orang yang bercinta kan, sahabat-sahabat dia orang bercinta, dia tak kata mata orang tu, dia tak kata orang tu cantik. Dengan sebab kecantikan orang tu, mata dia jadi cantik. Maka tazidu ainani jamilan. Bertambahlah kecantikan kedua mataku araka apabila aku melihat dari kamu. Bila aku lihat kamu, dia tak kata kamu tu cantik, dia tak kata kamu tu cantik. Dengan sebab kecantikan kamu tadi, mata aku jadi cantik. Lain macam lah hari ni, mata aku jadi cantik bila lihat kamu. Maksudnya melihat orang yang cantik, mata kita pun cantik. Dia nak beritahu ni, orang bercinta kan, dia orang bercinta dengan Nabi, orang bercinta macam tu. Dia kata, bukan dia tengok, aku tengok kamu cantik lah hari ni. Tak, itu satu pujian biasa saja. Aku tengok kamu cantik lah hari ni. Tak, dia kata mata aku bertambah cantik apabila aku melihat di kau. Jadi sahabat orang yang melihat Nabi SAW. Jadi orang tu
dan melihat orang yang melihat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ajib kan? Kita kata, cantiknya kau hari ni, cantiknya tuan hari ni, handsome-nya tuan hari ni. Tak, mataku bertambah handsome, mataku bertambah cantik dengan melihat di kau. Maknanya mata tu tumpang kebaikan yang dilihat kepada orang tadi. Masya Allah. Kan, Ibnu Dailami ialah Abu Abdullah, nama dia, gelaran dia Abu Abdullah. Itu ya. Jadi Abu Abdullah, orang Arab ni bahasa dia cantik-cantik. Tazidu ainani jamilan. Bertambah cantiknya mataku hari ini. Araka, bila melihat di kau. Araki lah, kalau muannas tu araki. Bila aku lihat engkau, mataku cantik lagi. Maknanya orang yang lihat tu memang cantik dah lah. Khair, Ibnu Dailami ialah Dahhak bin Fairuz. Nama dia Dahhak bin Fairuz. Beliau adalah seorang tabi'i. Hadis beliau diriwayatkan oleh orang-orang Mesir, dan beliau meriwayatkan hadis ini daripada bapanya, daripada keturunan Farsi. Beliau daripada keturunan Farsi dan menduduki kota Himyar. Dailami ialah sebuah nama mansab yang dinisbahkan kepada satu bukit atau satu gunung yang masyhur di Himyar. Dailami tadi. Begini, apabila macam mana kita akan mendapat manfaat? Macam mana kita boleh mengubat hati kita apabila kita berjumpa dengan seseorang, terutamanya ulama-ulama. Terutamanya ulama-ulama. Bila kita berjumpa dengan seorang, macam mana kita akan boleh macam mana kita nak mengambil manfaat daripada mereka? Sebagaimana Ibnu Dailami tadi telah berjumpa dengan 4 orang sahabat yang begitu besar, dan macam mana beliau mengambil manfaat daripada perjumpaan tersebut untuk menyelesaikan masalah hatinya. Jadi di sini jadi daripada hadis ni kita buat conclusion apa? Apabila kita berjumpa dengan masyaikh, bila kita berjumpa dengan ahli-ahli agama, ulama-ulama, orang-orang yang soleh, para salihin, ulama-ulama, orang-orang yang bagus-bagus, masyaikh, maka ziarah itu akan mendapat manfaat apabila kita mempunyai husnuzan. Bila kita bersangka baik dengan orang yang kita nak jumpa. Alhamdulillah, mungkin aku jumpa orang ni, dia boleh selesai masalah aku. Berkata Ibnu, sesungguhnya aku terlintas di hatiku sesuatu yang berkenaan takdir, dan aku telah berfikir sesuatu daripada hadis yang aku harap moga-moga Allah menghilangkannya daripada hatiku. Moga-moga Tuhan memperdengarkan hadis kepada saya supaya masalah saya ni selesai. Jadi sebab itu tuan-tuan yang mulia, apabila kita pergi berjumpa dengan orang-orang yang soleh, apabila kita pergi jumpa dengan para ustaz, apabila kita pergi berjumpa dengan para masyaikh, maka hendaklah kita bersangka baik dengan mereka. Dengan sebab perjumpaan aku ni, beliau memberi beberapa nasihat, dan nasihat itu akan memberi manfaat kepada kita apabila kita ada sangka baik. Kita tak boleh su'uzan, kita tak boleh sangka buruk dengan seseorang, apatah lagi mereka-mereka yang baik, para ulama, para masyayikh, para masyaikh dan para ulama. Jadi bila kita mendapat melihat, apabila kita mempunyai husnuzon, dia kata, aku haraplah Tuhan memperdengarkan pada saya tentang satu hadis untuk selesai masalah ni. Mari berharap tu. Maksudnya dia sangka baik, dia husnuzon. Moga Allah menghilangkan dari hatiku. Jadi moga Allah. Jadi sebagaimana yang dilakukan oleh Hadrat Ibnu Dailami apabila berjumpa dengan 4 orang sahabat ini, iaitu husnuzan
daripada Ibnu Dailami. Ni husnuzan daripada Ibnu Dailami yang mengalami masalah hati dia tadi. Oleh itu sangat penting kita ada husnuzan kepada ulama yang kita temui dan ahli ilmu. Jika tidak, kita sendiri akan rugi dan tidak akan mendapat manfaatnya. Tidak, kita rugi lah. Kita pergi jumpa dengan dia, kita tak ada husnuzan dengan dia, maka kita bertemu hari-hari, kita tak ada manfaat. Saya selalu kata orang Seri Petaling, saya selalu kata beritahu orang Seri Petaling, kamu ni rugi ada kat sini. Maksudnya kamu ni tersepak dengan ustaz. Apa tersempak, tersepak ni bahasa Kelantan. Tersempak, kanan ustaz, kiri ustaz, belakang ustaz, depan ustaz. Sedangkan orang tempat-tempat lain nak jumpa ustaz tu sangat susah. Kamu berada di Seri Petaling, maksudnya ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, semua kamu akan lihat ustaz. Maka ambillah manfaat daripadanya. Ambillah manfaat tuan-tuan, di mana tuan-tuan berada. Ambillah manfaat daripada ahlus soleh, ulama-ulama, supaya kita mendapat manfaat daripada mereka. Beliau meminta untuk diberitahu hadis. Beliau minta, ada tak hadis? Maka Sayyidina Ubay bin Ka'ab tidak memberitahu dalam bentuk hadis. Dia tak beritahu, dia bentuk nasihat. Nasihat tu dia ambil mafhum daripada hadis. Kadang-kadang ulama-ulama, oleh kita pergi jumpa masyayikh-masyayikh, dia akan bagi nasihat. Sebenarnya nasihat itu diambil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tak nisbahkan lah. Itu dia sebab sebagai berjaga-jaga takut tersalah. Tapi sebenarnya dia mengambil daripada ulama-ulama tadi, mengambil daripada mafhum hadis. Beliau meminta untuk diberitahu hadis, tapi Sayyidina Ubay bin Ka'ab tidak memberitahu dalam bentuk hadis perkhabaran, tetapi hanya memberi nasihat, yang nasihat itu adalah pemahaman beliau daripada hadis, tetapi tidak diucap sebagai hadis. Dan beliau kata apa? Jika Allah ni, kamu kena yakin, sebab Allah dah tentukan, jika Allah ni mengazab, apa salah satu nasihat itu, jika Allah ni mengazab penduduk langit dan penduduk bumi. Siapa penduduk langit tu? Manusia, malaikat, jin, semua Allah azab mereka ni. Maka dia mengazab tanpa zalim. Dan kita tak boleh kata Allah tu zalim, sebab Allah boleh buat apa saja yang dia nak, sebagaimana Allah dah jelaskan, la yus'alu amma yaf'alu hum yus'aluna. Dia tidak boleh ditanya kenapa dia melakukan demikian. Kita tak boleh tanya dia kenapa dia buat demikian. Hum yus'aluna, mereka lah, yakni kita lah yang akan ditanya oleh Allah terhadap apa yang kita lakukan. Jika Allah, kerana Allah itu khaliq, Allah itu pencipta, Allah itu adalah pencipta, malik iaitu penjaga dan penaung kita. Oleh itu Allah boleh lakukan apa saja terhadap ciptaan dan miliknya tanpa memerlukan izin, tanpa minta permission lagi dan kebenaran daripada siapa pun. So Allah tak ada hubungan dengan siapa pun. Allah SWT dia tak ada hubungan dengan sesiapa pun di sini. Dia tak ada hubungan dengan sesiapa, dia tak ada kroni dengan sesiapa. So kat dunia ni kita ada kroni, tapi dengan Allah, Allah tu dia tak ada kroni dengan siapa-siapa. Dia boleh buat apa sahaja. Kalau kita terselamat daripada neraka, ini adalah disebabkan rahmatnya, bukan amalan kita. Sebab tu iman, takut kita pada amalan kita, takut kita pada dosa, harap kita pada amalan kita, tak harap kita pada rahmat Allah. Kebaikan sebanyak mana pun, banyak mana pun kita buat kebaikan, tidak akan diterima jika tidak beriman dengan takdir. Jika kita tidak beriman dengan takdir, ialah maka jika kita tidak beriman dengan takdir, walaupun bersedekah sebesar gunung Uhud sekalipun, apabila tidak beriman dengan takdir, maka seorang itu tidak beriman kepada Allah. Oleh itu sebanyak mana pun amal tidak akan diterima, tidak akan diterima oleh Allah kerana tak beriman. Sebab tu salah satu daripada rukun iman ialah beriman dengan takdir, ialah beriman dengan
takdir. Jika tak beriman dengan takdir, berarti tak beriman dengan Allah. Bila tak beriman dengan Allah, macam mana amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Gunung Uhud, macam besar mana Gunung Uhud? Jika Gunung Uhud tu dijadikan emas, besar mana Gunung Uhud tu? Gunung dari segi location dia, dari sudut geografi, Gunung Uhud terletak di bahagian utara dari Masjid Nabawi yang berjarak lebih kira-kira 4.5 km. Daripada Masjid Nabi nak sampai ke Gunung Uhud tu 4.5 km. Panjang banjaran Uhud tu, panjang banjaran dia tadi ialah 8 km. Maknanya daripada hujung ni sampai hujung ni, bermula banjaran Uhud tu, Uhud ni dia ada kemuncak dia. So dia ada banjaran, kan kita banjaran Titi Wangsa. Banjaran Titi Wangsa daripada hujung ni sampai hujung sana. So panjang dia tu 8 km lebih kurang. Lebar dia 2 hingga 3 km dan puncaknya mencapai 1.077, bukan meter, kilometer. Maknanya lebih tinggi 1 kilometer. Dia daripada aras laut lah, daripada permukaan laut. Bila tinggi tu dia kira daripada, bukan meter, 0.00, maksudnya ni 1077 meter. So dia bukan titik tu, dia koma. Jadi tersalah titik. Jadi nampak 1.077 meter, rendah sangatlah 1 meter ni. Dia sebenarnya 1077 meter di atas permukaan laut. Sebab dia kita kira daripada ketinggian tu daripada permukaan laut lah. Begitu. Betul besarnya emas ni. Jika dia sedekah, satu orang tu sedekah semua Gunung Uhud tu dengan emas. Kita nampak Gunung Uhud tu sikit kemuncak tu tau. Banjaran dia tadi, lebar dia, tinggi dia tadi, kemuncak dia sekali. Walaupun disedekahkan sebanyak Gunung Uhud pun tidak akan diterima. Walaupun sebanyak 1 triliun, misalnya 1 triliun, 1000 juta, sejuta, 1000 juta. Sebab 1 triliun ni 12 kosong, 1 juta 60. Jadi juta-juta lah, 1000 juta. 1000 juta. Jadi 12 kosong, trilion tadi. Jadi emas pun tidak akan diterima kerana tidak yakin dengan takdir. Apa yang diberitahu oleh 3 sahabat pertama tadi, iaitu 3 sahabat pertama, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah Al-Yamani. Ini 3 orang hebat ni. Semua sama beritahu macam orang pertama, Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Tetapi bila sampai kepada Zaid bin Sabit, beliau mengatakan perkhabaran yang 3 orang cakap tadi mafhum daripada hadis. Ini adalah mafhum daripada hadis Nabi, sebagai riwayat daripada Nabi. Zaid bin Sabit kata ni riwayat daripada hadis Nabi. Zaid bin Sabit ni adalah riwayat kepada hadis Nabi. Kadang-kadang para masyaikh tidak memberitahu sebagaimana hadis, tidak memberitahu ini hadis atas dasar ihtiyat, iaitu sifat-sifat berjaga. Inilah takwa mereka. Dia kata ini mafhum daripada hadis. Wa fil mafhumil hadis. Sebab tu kita bila bayang fi mafhumil hadis, bila kita baca hadis kita kata wa fil ma'nal hadis, wa fi mafhumil hadis. Ini mafhum daripada hadis, takut tersalah daripada riwayat tadi. So itu sebagai satu ihtiyatan. Jadi macam mana tanya dia, mereka ni tanya nak datang tadi. Maka kita bila kita nak mendapat manfaat, tuan-tuan yang mulia, bila kita nak mendapat manfaat, maka kita pergilah dengan husnuzon. Kita pergi dengan apa? Dengan perasaan sangka baik. Amalan. Hadis yang seterusnya 116 bracket 38. Amalan, bagaimana amalan Sayyidina Ibnu Umar? Sayyidina Ibnu Umar pada mereka yang tidak percaya kepada takdir. Macam mana? Pengalaman yang tidak percaya kepada takdir. Wa an Nafi' rahimahullah anna rajulan ata ibn Umar radhiyallahu anhuma qala inna fulan yaqra'u 'alayka as-salam qala innahu balaghani annahu qad ahdatha fa in kana qad ahdatha fala tuqri'hu minni salam fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakunu fi ummati aw fi hadhihi al-ummah khashfun wa maskhun
أو قذف في أهل القدر. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب. Sayyidina Nafi' rahmatullah alaih radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan seorang lelaki telah datang menemui Sayyidina Ibnu Umar lalu berkata, datang seorang rahmatullah alaih lah, datang Sayyidina Nafi' ni rahmatullah alaih berkata, sesungguhnya si fulan telah menyampaikan salam. Ada satu orang sampaikan salam untuk tuan. Maka Sayyidina Ibnu Umar berkata, orang yang bagi salam tu sesungguhnya aku telah diberitahu tentang orang yang bagi salam tadi telah melakukan amalan bid'ah. Beliau ni buat amalan bid'ah. Mereka mengatakan sesuatu yang bukan syariat itu adalah syariat tanpa menafikan syariat yang asal. Orang bid'ah ni dia buat satu benda baru dan dia mengatakan ini syariat dan tanpa dia menafikan syariat yang asal. Begitu. Maka jangan kamu sampaikan salamku kepadanya. Tak payah jawab lah. Aku tak nak jawab salam dia kepadanya. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan berlaku pada umatku atau umat ini yaitu khasfun, yaitu ditenggelami oleh bumi, maskhun, diubah rupa wajahnya, atau qazaf, dilontari dengan api neraka pada mereka yang mengingkari takdir. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah, dan Imam Tirmizi berkata hadis ini hasan, sahih dan gharib. Telah melakukan bid'ah. Si fulan tadi yang telah sampaikan melalui salam oleh si fulan, dia telah sampaikan salam kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Bila satu orang dia bagi salam pada kita, dia kata, tuan, ada orang yaqra'u alaikas salam, kita kata assalam alaikas salam, assalamu alaikum. Ini dia kata alaikas salam. Dia kata, tuan, ada satu orang alaikas salam yang memberi salam pada tuan. Dalam bahasa Melayu kita kata beri salam pada tuan lah. Tuan, dia kata, saya memberi salam kepada tuan. Dia kata ada satu orang dia kirim salam kat tuan. Maka kita jawab apa dia? Alaika alaihis salam, ke atas tuan yang menyampaikan, dan alaikas salam, dan alaihis salam, dan kepada orang yang menyuruh salam itu disampaikan. Sebab itu kita kata alaika ke atas tuan yang membawa salam tadi, wa alaika wa alaihis salam, dan ke atas orang yang gaib tadi yang menyampaikan salam, sejahtera ke atas mereka. Itu kita jawablah. Dia kata, tuan, ada orang kirim salam ni dengan lafaz assalamualaikum pada tuan. Maka kita pun jawab alaika alaihis salam. Begitu. Jadi orang itu sebenarnya orang yang tidak beriman dengan takdir. Dia ada masalah sesuatu dengan takdir. Maksudnya dia apa bid'ah yang dia buat tu? Dia ialah ada bid'ah tu pakai banyak kan. Dia adalah dengan masalah takdir. Maksudnya dia bid'ah dalam bentuk takdir. Dia akidah yang sesat lah. Sebab tu kita kata bid'ah ni, dan bid'ah ini termasuk di dalam bid'ah lughawiyah. Bid'ah lughawiyah iaitu pegangan dan akidah yang salah. Itu bid'ah ni bid'ah sesat, dan dia termasuk di dalam bid'ah lughawiyah. Bid'ah lughawiyah pun juga ada bid'ah yang sesat, dan begitu juga daripada bentuk istilahiyah. Nanti kita akan belajar, iaitu di dalam bab berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah nanti. Dia ada terbahagi kepada 3 bid'ah. Bid'ah lughawiyah dari sudut bahasa, ulama bahaskannya, dan satu lagi bid'ah dari sudut apa? Iaitu bid'ah dari sudut istilahiyah, dan bid'ah dari sudut amaliyah. Dari sudut amaliyah. Bid'ah dari sudut lughawiyah ada 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah harus, bid'ah makruh, bid'ah haram. So dari lughawiyah tu kita bahaskan lagi ada 5 jenis. Kenapa sampai wajib? Tu orang marah tu ada juga bid'ah wajib. So kita tengok dari sudut bahasa. Sebab kita kena faham
Adakah benda tu dari sudut bahasa atau dari sudut istilah? Okey, kita akan bincang nanti bila sampai pada waktunya. Jadi, oleh itu jika benarlah dia berkata demikian, dia salam kat aku lah, maka jangan sampaikan salam aku kepada beliau. Jangan sampaikan salam aku balik kat dia. Ada golongan yang telah mengatakan sesuatu yang berlawanan dengan takdir. Mereka mengatakan hamba itu pencipta perbuatannya sendiri. Apa pendapat yang salah ni? Mu'tazilah ni, golongan-golongan Khawarij lah ni. Ni adalah golongan-golongan Khawarij yang mengatakan bahawa apa dia? Bahawa Allah itu khalik kepada insan dan insan itu juga khalik, bukannya kasib, khalik kepada af'alnya sendiri. Bererti dia telah mengingkari takdir. Tapi oleh kerana fahaman ini, ulama mengatakan dia sesat saja kerana dia tadi tidak bersandarkan kaedah-kaedah yang telah digariskan. So kita tak kafirkan dia, cuma kita kata dia ni sesat. Dia dalam bid'ah lah. Pertanyaan Sayyidatina Khadijah. Masih lagi dalam pertanyaan Sayyidina Khadijah tentang anak-anak beliau yang lahir sebelum anak-anak beliau yang lahir, iaitu yang lahir daripada suaminya yang terdahulu. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala sa'alat Khadijatun Nabiy sallallahu alaihi wasallam an waladaini mata laha fil jahiliyah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam huma fin nar. Qala famma ra'a karihiyati fi wajhiha. Qala law ra'aiti makanahuma la abghadatihima. Qalat ya Rasulullah fawaladi minka. Qala fil jannah. Qala summa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam innal mu'minina awladahum fil jannah wa innal musyrikina awladahum fil nar. Summa qara'a Rasul sallallahu alaihi wasallam walladzina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanim alhaqna bihim zurriyyatahum. Rawahu Ahmad. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi tentang dua orang lelaki yang mati, dua orang anaknya yang mati pada zaman jahiliyah. Lalu baginda bersabda, kedua-dua mereka di neraka. Perawi berkata, apabila baginda melihat wajahnya yang sedih, maka baginda bersabda, jika kamu melihatnya, pasti kamu merasa benci kepada mereka berdua. Sayyidatuna Khadijah berkata, anak daku bersama Tuan. Baginda bersabda, di syurga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang mukmin dan anak-anak mereka berada di syurga, dan sesungguhnya orang-orang musyrik dan anak-anak mereka berada di dalam neraka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat tersebut, iaitu walladzina amanu wattaba'atuhum zurriyyatuhum biimanin wa alhaqna bihim zurriyyatahum wa ma aladnahum min amalihim min syai' kulli imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dalam keadaan beriman, kami hubungkan, yakni kami himpunkan zuriat keturunan mereka dengan mereka di dalam syurga. Surah As-Sur ayat 21. Hadis riwayat Imam Ahmad. Okey. Nabi Ibrahim AS apabila melihat anak-anak Sayyidatina Khadijah, iaitu anak-anak Sayyidina Khadijah yang lahir dan mati semasa zaman jahiliyah. Sayyidina Khadijah pernah berkahwin. Sebelum berkahwin dengan Nabi, beliau telah berkahwin dengan Hind bin Abi Halah. Hind bin Abi Halah. Hind ni ialah di antara suami Ibnu Hind, suami kepada Sayyidina Khadijah sebelum Islam. Beliau bertanya mengenai anak beliau yang mati di zaman jahiliyah. Ini pada peringkat awal lagi. Hadis ini di peringkat awal sebab Khadijah tak meninggal lagi. So kita dah beritahu apa perbahasan ulama sebelum tu.
yang mengatakan anak orang kafir pun mati sebelum balik akan masuk Islam. Ini pada peringkat awal Islam sebelum Nabi diberitahu hukum selepasnya. Jadi Nabi memberitahu bahawa anak-anak itu berada di neraka. Jadi bila beritahu anak neraka, dia berubah lalu wajah kan. Bila kita dapat satu berita yang menyedihkan, maka wajah kita akan berubah. Kita nampak perubahan. Jadi Nabi nampak perubahan kepada wajah Sayyidatuna Khadijah apabila mendengar berita tersebut. Nabi kata, kalau kau lihat dia dalam neraka, kamu tidak akan menyukainya. Nabi Ibrahim, kan Nabi Ibrahim saya telah beritahu telah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diampun dosa ayahnya yang musyrik tadi. Sebab Nabi Ibrahim pun juga meminta keampunan, doa keampunan ke atas ayahnya yang musyrik. Tapi sebab tu Allah Ta'ala melarang daripada berdoa kepada ibu bapa, walaupun dia ibu bapa yang mati dalam musyrik, supaya diberi keampunan. Tak boleh. Jadi kita dilarang daripada berdoa. Jadi apabila Nabi Ibrahim, Allah SWT telah tunjukkan kepada Nabi Ibrahim tentang ayahnya berada di dalam neraka. Bila melihat wajah ayah baginda Ibrahim dimasukkan ke dalam neraka, maka timbul perasaan benci. Bila tengok tu dah benci dah. Dulu kita rasa seronok, tapi timbul perasaan benci dah pada masa tu. Wajah yang asal telah berubah sehingga tidak timbul lagi perasaan sayang kepadanya. Jadi wajahnya yang sewaktu kita lihat di dunia, mungkin kita akan dapat merasa simpati dan empati dan kasih sayang. Tetapi bila lihat ada di tempat yang neraka tadi, dah rasa lain dah. Dah rasa tak suka dah bila lihat pada wajah tersebut. Dan apabila seorang, misal contoh dia, seorang yang kita sayang, orang yang paling kita sayang, maka dia bila dia menanti kematian orang yang disayangi, maka dia akan cepat mengebumikan, mayat tersebut. Jadi satu orang tu dia mati, orang yang dia sayang, tapi dia kata cepat bawa ke kubur. Kenapa? Takut dah bila jadi mayat. Tu belum jadi apa-apa lagi. Bila orang yang kita sayang tadi, kita sayang, tapi bila mati, kita tak sanggup dah tidur sebelah dia malam. Sebab kita rasa something wrong. Kita dah rasa, sedangkan dia tak berubah apa-apa pun lagi. Orang mati saja, tapi perasaan kita cemas dah. Walaupun si mayat itu suaminya atau anaknya, oleh itu di dunia lagi orang akan cepat mengebumikan mayat tersebut. Apatah lagi perasaan yang timbul pada seorang yang berada di dalam neraka. Pada peringkat awal, orang-orang mukmin dan anak-anak mereka akan masuk syurga, dan anak-anak orang kafir dan anak-anak mereka akan masuk neraka. Ini hadis pada permulaannya. Hadis ini kita hukumkan pada permulaan Islam, akan tetapi akhirnya hukum itu diubah. Hukum itu dah berubah balik lah. Sebab kita dah bahaskan dah sebelum ini. Nabi Adam terlupa, dan begitulah juga zuriatnya terlupa. Nabi Adam ni terlupa. Terlupalah kata di sini, terlupa makan buah khuldi. Fanasiya Adamu, tidak kata. Dalam ayat yang lain Allah kata wa asa Adamu. Adam dah buat salah dah, buat maksiat dah, makan buah khuldi. Tapi ada juga kata perkataan yang kita dah bahaskan dahulu di peringkat awal semasa menerangkan bab takdir tadi, iaitu adakah anbiya itu maksum atau tidak. Okey, Nabi Adam alaihi salam terlupa, dan begitulah zuriatnya juga terlupa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam lamma khalaqallahu Adama masaha zahrahu fasaqata min zahrihi kullu nasamatin wa huwa khaliquha min zurriyyatihi ila yaumil qiyamah wa ja'ala baina 'ainai kulli insanin minhum wa bisan min nurin ثم عرضهم على آدم قال أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيس ما بين عينيه قال أي ربي من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتي يقال له داود
Qala rabbi kam ja'alta umrahu? Qala 60 sanatan. Qala ay rabbi zidhu min umri 40 sanatan. Falamma qadha umaru Adam faja'ahu malakul maut. Qala awalam yabqa min umri 40 sanatan. Qala awalam tu'tiha ibnatuk Dawuda. Qala fajahada Adamu fajahadat zurriyatuhu wa nasiya Adamu fanasiyat zurriyatuhu wa khati'a Adamu faqati'at zurriyatuhu. Rawahu Tirmizi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tak kala Allah mencipta Nabi Adam, maka Allah telah menyapu belakang baginda Adam alaihissalam, maka keluarlah daripada belakangnya semua jiwa-jiwa, yakni insan-insan, roh-roh yang ada sehingga hari kiamat daripada tulang sulbi yang Allah menciptanya daripada zuriat Adam. Daripada tu tulang sulbi tu keluar semua zuriat Adam. Dan Allah menjadikan dia di hadapan, dan Allah menjadikan di hadapan kedua-dua mata setiap insan itu kilauan daripada nur. Depan mata dia tu ada kilauan nur setiap yang dilahirkan tadi. Maka lalu Nabi Adam melihat seorang lelaki di kalangan mereka. Mereka melihat dan lalu dipamerkan kepada Nabi Adam. Maka baginda Adam bertanya, ya Tuhanku, siapakah lelaki ini? Dan Allah menjadikan di hadapan kedua-dua mata setiap insan itu kilauan daripada nur. Lalu mereka dipamerkan kepada Nabi Adam. Maka baginda Adam alaihissalam bertanya, ya Tuhanku, siapakah mereka ini? Allah berfirman, mereka ialah zuriat kamu. Semua ni zuriat kamu, Allah kata. Ya Tuhanku, siapakah dia? Maka dan apabila Nabi Adam terlihat seorang lelaki dari kalangan mereka dan merasa kagum dengan kilauan nur yang ada di hadapan matanya, mungkin kilauan dia tu lebih lagi shining lagi. Lalu Nabi Adam bertanya, ya Tuhanku, siapakah dia? Allah berfirman, dia adalah Daud alaihissalam, Nabi Daud. Nabi Adam berkata, ya Tuhanku, berapa tempoh umur yang engkau beri kepadanya? Dia umur berapa ni Nabi Daud ni? Umur dia berapa? Allah berfirman, umur dia tak panjang, 60 tahun je. Nabi Adam tengok, Allah 60 tahun. Kesiannya sebab Nabi Adam ni umur dia 1000 tahun. So dia kata, tak apalah macam tu, aku bagi 40 tahun umur aku kepada kepada Daud alaihissalam. Nabi Adam berkata, ya Tuhanku, tambahkan umurnya daripada umurku 40 tahun. Aku bagi umur aku ni 40 tahun kepada dia. Jadi bermakna umur Nabi Adam kuranglah 40 tahun. Rasulullah SAW bersabda, apabila telah habis umur Nabi Adam, habis dah lah, daripada 1000 jadi 960, habis dah lah, walaupun ada 40 tahun lagi, sebab dah bagi kepada Nabi Daud alaihissalam. Selain baki 40 tahun, maknanya dah habis dah 960 tahun. Selain baki tu dah bagi kepada Nabi Daud alaihissalam. Malaikat maut telah datang kepadanya. Lalu Nabi Adam berkata, bukankah umurku masih berbaki 40 tahun? Kenapanya ada 40 tahun lagi? Kenapa nak ambilnya? Malaikat berkata, bukankah Tuhan telah memberinya kepada anak Tuhan Daud? Tidak kan? Ke arwah tu kan dah bagi dah kan umur 40 tahun tu. Nabi Adam telah terlupa dia mari kat dunia ni semua nak hidup panjang. Orang tahu kan tak nak mati. Kalaulah kita ni ada ubat boleh penyakit mati, manusia boleh bayar bilion-bilion supaya dia tak mati. Tapi kita ni bakal mati. Bakal mati belaka. Nabi Adam AS telah terlupa dan ingkar. Nabi Adam pun terlupa dan telah ingkar. Zuriatnya pun begitulah. Nabi Adam telah terlupa dan zuriatnya juga telah terlupa. Nabi Adam telah melakukan kesilapan dan zuriatnya juga telah melakukan kesilapan. Nabi Adam tadi terlupa dah umur dia bagi tadi. Okey. Jadi di sini menyapu belakangnya. Allah Ta'ala telah menyapu belakang Adam AS.
sama ada Allah sendiri yang melakukannya, atau Allah perintahkan malaikat, ataupun tawajjuh ilahi kepada Adam AS, maka keluarlah anak-anak Adam, anak cucu Adam AS. Kilauan nur, setiap orang tu wabisan, ada kilauan nur. Setiap orang ada kilauan nur. Kilauan nur, itulah ulama kata cahaya fitrah. Nur itu yang ada pada setiap anak Adam, sama ada hitam ataupun putih. Kan kita dah belajar sebelum ni, ada zuriat yang berwarna hitam, ada zuriat yang berwarna putih. Tapi tak menafikan setiap yang putih dan yang hitam tu, tak menafikan tiadanya nur. Jadi yang hitam pun boleh jadi nur, yang putih pun boleh jadi nur. Tak menafikan benda tu. Walaupun dia hitam putih, tetap hitam itu menawan. Okey, hitam itu menawan, shining dia tu lebih. Apa maksud tawajjuh ilahi? Maksudnya tawajjuh ilahi ni Allah Subhanahu Wa Taala, macam kita lah, kita memberi tawajjuh pada satu benda. Tawajjuh sekejap, pum, benda tu terjadi. Macam ni. Maknanya keinginan Allah lah. Tawajjuh ni ialah iradah Allah untuk melakukan demikian. Iradah Allah itu wujud namanya. Maka bila Allah iradah, kita panggil tawajjuh lah. Tawajjuh ni maksudnya peri penumpuan. Sebenarnya itu adalah bermaksud iradah Allah tadi ke atasnya. Okey. Jadi kilauan nur tadi ialah cahaya fitrah. Jadi zuriat kamu ni siapa ni? Bila Nabi Adam AS tengok Allah, dan ulama mengatakan kilauan nur itulah fitrah lah, iaitu isti'dadul Islam. Dan fitrah tu kita memberi makna isti'dadul Islam lah. Dan selebihnya isti'dad, semua orang bercahaya. Cahaya ini dilihat begitu cantik. Cahaya nur tadi di antara muka dia tadi, kilauan nur yang begitu cantik. Zuriat kamu, Nabi Adam mempunyai 40 orang anak saja, selebihnya cucu. Kata zuriat apa? Maksudnya anak cucu lah. Kalau cucu tu, kalau anak betul ada 20 couple, 40 orang. Yang terakhir Abdul Mughis dan Amatul Mughis, telah kita jelaskan sebelum ni. Nabi Daud, siapa dia tu? Dia ni Nabi Daud AS. Jadi bila Nabi Adam, beliau terpandang ke satu sudut, maka dia tengok semua cahaya tadi. Bila terpandang kepada satu sudut, misalnya kita pandang ke arah kiri, kita tak tengok ke kanan. Mungkin ke kanan tadi ada lagi benda yang lebih bercahaya, tapi tumpuan pada masa tu ke arah kiri, dan kita nampak cahayanya yang agak besar, yang agak cerah. Tak pandang kanan. Kanan ada lagi hak lebih cerah daripada hak kiri tu. Cuma terpandang ke sebelah kiri dan terpandang kepada Nabi Daud AS. Dia ialah Daud. Satu pertanyaan. Jadi cahaya Nabi adalah lebih terang. Tetapi kenapa? Kerana apa Nabi tidak? Kerana apa Nabi Daud yang dilihat? Sebab apa Nabi Daud pula dilihat? Sebab tu saya kata mungkin dia terpandang sebelah kiri, tak tengok sebelah kanan. Yang sebelah kanan tadi, kita kan kadang-kadang mata kita kan kelabu, tengok semua comel. Kau tak tahu hak mana nak pilih. Sebenarnya ada hak comel lagi. Kita pergi pilih hak tak comel. Lepas tu Allah, ada hak comel lagi. Rugi aku. Itulah kata berhati-hati. Jangan pilih gopoh-gopoh. Bagikan orang bertawar, nak mana nak pilih ni? 3 orang nak mana? Kita pun pilih 3 orang. Sebenarnya ada lagi 5 orang. So tengok-tengok Allah, silap pilih. Ada lagi hak comel. Begitu. Misal contohnya. Jadi Nabi Adam adalah lebih terang. Jadi sepatutnya baginda Nabi adalah lebih terang. Tetapi kenapa? Tetapi kerana apa Nabi Daud yang dilihat? Ini adalah kerana arah yang dipandang oleh Nabi Adam ke arah Nabi Daud, tidak dipandang. Sebab keliling tu kan anak cucu belaka, tidak dilihat ke arah yang adanya wujudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ke arah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jika okeylah, itu kita kata jawapan dia, kita jawapan yang mana okey, tak ada persoalan di situ. Okeylah, kita kata dia pandai, dia ada 2 jawapan. Jawapan taslimi, jawapan ingkari. Kita ingkar, maknanya kita bagi satu sudut, maka dia tengok satu sudut, yang sudut ni kita tak payah tengok.
Okey, kita pula jawapan taslimi. Apa maksud jawapan taslimi? Kita memberi apa perkara yang dia reasonkan tadi betul. Cuma kita kata tak tepat. Betul tu betul, tapi ada hak lebih tepat. Betul kamu tu kurang tepat. So kita panggil jawapan itu jawapan taslimi tanpa menafikan jawapan yang diberi oleh pihak lawan. Tetapi mengkhususkan jawapan itu. Kita kata okey, kamu tak salah, tapi sebenarnya begini ceritanya. Kamu tak salah sebab kamu tengok dari sudut ni, tapi begini ceritanya. Jadi itu kita panggil dia jawapan taslimi. Jika kita terima, okey kita terima, ni jawapan taslimi, okey kita terimalah cahaya Nabi Daud AS tu lebih terang daripada Nabi. Kita kata kalau tengok sebelah kanan, tak tengok sebelah kiri. Itu kita mengandaikan. Okeylah, kita menerima sudut. Okeylah, cahaya Nabi Daud tadi lebih tinggi dan lebih terang daripada cahaya Nabi. Maka itu bukan menandakan Nabi Daud AS lebih mulia daripada Nabi SAW. Sebab Nabi kita Sayyidul Anbiya. Sayyidul Anbiya, iaitu adalah ketua kepada Sayyidul Anbiya, Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin, Imamul Anbiya, imam kepada semua nabi-nabi, Sayyidul Mursalin, ketua kepada semua rasul. Jadi ketua kepada semua rasul. Jadi ketua kepada semua rasul. Begitu. Jadi kelebihan ini kita kata kelebihan juz'i, kelebihan dari satu sudut. Banyak sudut lagi kelebihan Nabi. Macam telah kita jelaskan dahulu, Nabi Isa AS, mukjizat dia boleh hidupkan orang mati, dan Nabi SAW tidak boleh menghidupkan orang mati. Ini bukan bermakna Nabi Isa tu dia lebih tinggi lagi daripada Nabi SAW. Itu adalah kelebihan mukjizat juz'iyah yang mana Allah kurniakan kepada Nabi Isa AS dan Nabi Daud AS, dan banyak lagi mukjizat yang Allah SWT beri kepada Nabi dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Okey. Sebenarnya kita tak terjihkan satu Nabi dengan satu Nabi, tapi Nabi SAW tu memang Imamul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Nabi Adam telah memberi umur baginda kepada Nabi Daud AS. Jika kita terima cahaya itu lebih terang daripada terang lagi, maka itu adalah kelebihan juz'i secara sebahagian, tidak menafikan kelebihan secara kulli, iaitu keseluruhan. Nabi Adam telah memberi umur kepada baginda Daud AS. Nabi Adam dah bagi dah. Masa alam arwah dia duk rasa banyak. 1000 tahun ni banyak. Bila mari kat dunia baru tahu 1000 tahun tu sikit je. Kenapa dah engkau datang nak ambil nyawa aku, sedangkan aku ada 40 tahun lagi? Malaikat ingatkan balik, kan Tuan dah bagi kepada cucu Tuan, anak cucu Tuan tu namanya Daud AS, dah bagi 40 tahun. Jadi Adam terlupa. Adam kata tak boleh, aku tak nak bagi. Dia tarik balik pemberian tadi. So dia nak hidup lagi lah. Maksudnya dia tak ditetapkan lagi. Okey. Nabi Adam telah memberi umur baginda kepada Nabi Daud. Ini adalah satu perbuatan yang tidak salah dan dilakukan oleh tuk-tuk guru pondok dan ramai orang-orang yang alim. Ini tak salah. Mana kita tahu? Mungkin umur itu qada mu'allaq yang boleh diubah. Sebab tu apabila tuan guru kita sakit di madrasah, anak-anak murid kata, semua itu mudir madrasah ke ataupun ketua madrasah ke dipanggil budak-budak, sekarang tuan guru dah sakit, semua masing hadiahkan umur kamu masing-masing kepada tuan guru. Mana tahu tuan guru dilanjutkan usia dan diberi kesihatan supaya kita dapat banyak lagi mengambil manfaat daripada beliau. Dan benda ini tak salah. Benda ni apa? Tak salah. Benda ni tak salah. Bukan apa pun, tak lari akidah pun.
Jadi ini adalah satu perbuatan yang tak salah dan dilakukan oleh tok-tok guru pondok dan ramai orang alim dengan harapan agar kita masih boleh terus mendapat manfaat daripada ilmu tok-tok guru dan masyaikh tersebut. Kisah seumpama ini diceritakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Ada satu orang yang mana dia ada satu orang guru yang anak muridnya yang pandai, dan anak muridnya tadi sedang sakit, dan dia menaruh harapan supaya umur anak murid itu dipanjangkan sebab banyak lagi akan mewarisi daripada ilmu yang dia nak sampaikan kepada pelajarnya tadi. Maka pelajar dia tadi sakit, maka dia doa, dia kata, ya Allah, kau sembuhkanlah penyakit budak ini, dan kalau boleh, kalau umur anak aku akan bagi kepada pelajar ni supaya umur dia panjang dan dia boleh belajar banyak lagi. Umur dia panjang, dia belajar banyak lagi. Lepas tu anak dia tu, anak tuan guru tadi tiba-tiba duduk tengah main, sakit perut sampai mati. Mati, dan budak yang anak murid yang dia sakit tu sihat. So, tak jadi masalah benda tu. Allah SWT mana kita tahu. Jadi kita berharap macam tu. Mana tahu Allah panjangkan usia tuan guru kita dengan amalan kita supaya kita dapat manfaat. Manusia kan tak kekal, tapi kok adalah penambahannya sedikit. Ada penambahannya sedikit. Semua zuriat Adam dikeluarkan daripada sulbi baginda. Zuriat Adam dikeluar daripada sulbi. Wa Nabi Darda hadis 119 bracket 41. Wa Nabi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu Adama hina khalaqahu fadaraba katifahu al-yumna fa akhraja zurriyatan bayda'a ka'annahum zarru وضرب كتفه يسرى فأخرج ذرية سوداء كأنه حمم قال للذي في يمينه إلى الجنة ولا أبالي قال للذي في كفه يسرى إلى النار ولا أبالي. Ya Allah. Rawahu Ahmad. Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mencipta Nabi Adam. Ketika itu Allah menyapu bahunya sebelah kanan, maka keluarlah zuriat yang putih seperti anak-anak yang kecil. Dan Allah menyapu bahunya, iaitu bahu Adam yang kiri, maka keluarlah zuriat yang hitam seperti arang. Lalu Allah berfirman kepada yang sebelah kanan, hak putih tadi, mereka ini ke syurga. Wala ubali, aku tak kisah. Aku tak kisah. Mereka ini semua ke syurga, aku tak kisah. Dan Allah berfirman kepada sebelah kiri, mereka ini ke neraka. Wala ubani, aku tak kisah dia masuk neraka pun. Allah kata, ya Allah, janganlah kita berada di sebelah yang kiri. Hadis riwayat Imam Ahmad. Allah Subhanahu wa taala telah menyapunya. Allah Subhanahu wa taala telah menyapunya sebagai ta'wil. Tafsirnya apa? Sebelumnya sama ada dilakukan oleh Allah sendiri, sebelum ni kita dah tafsir, atau Allah merintahkan malaikat, ataupun Allah memberi tawajuh hukumnya, iradah hukumnya tadi. Zuriat yang putih dalam riwayat yang lain seumpama durriyah, permata, lu'lu'. Zuriat ni putih. Dalam hadis sebelumnya dinyatakan semua bersinar, putih bersinar. Dan dalam hadis ni dibahagi pada dua golongan pula, hitam seolah-olah bercanggah lah. Jawab bagi soalan ini, dalam hadis pertama, semua insan cahaya yang putih ialah umum untuk semua manusia. Manakala dalam hadis ini, zuriat yang putih itu adalah orang-orang Islam. Hak hitam pun boleh putih juga. Ataupun yang merujuk kepada dua peristiwa yang berlainan. Kalau dua peristiwa tak jadi masalah. Kalau satu peristiwa tu yang kita kena takwilkan. Begitu. Dalam hadis pertama, untuk menerangkan semua manusia dilahirkan dalam fitrah, tak kira hitam atau putih. Maksud cahaya putih tu cahaya fitrah. Yang putih ialah cahaya fitrah. Dan istiqdadul Islam pada peristiwa kedua ni adalah yang hitam dan yang putih. Maka tiada persoalan lagi.
Jadi persoalan lagi. Yang menjadi persoalan apabila dia keluar serentak tadi. Kalau keluar dengan peringkat-peringkat yang berbeza, tak jadi masalah. Juga tidak menjadi masalah jika mereka yang keluar hitam tu juga mempunyai cahaya yang bersinar. Seperti kita jelaskan tadi. Walaupun hitam tapi menawan. Yang putih itu masuk syurga. Cahaya yang putih itu, zuriat yang putih itu masuk syurga. La ubali. Allah kala tak kisah. Aku tak kisah siapa kau dia, tak kisah. Jadi cahaya yang putih itu masuk syurga, aku tidak peduli. Maksudnya sama ada dia isteri kepada Fir'aun. Fir'aun tu musuh Tuhan, laknatullah. Musuh Tuhan, laknatullah. Tapi isteri dia beriman. Isteri Fir'aun ni beriman. Orang yang beriman, wanita yang beriman. Walaupun tu laki dia tu paling jahat. Tu laki dia tu paling jahat, laknatullah. Tapi isteri dia orang beriman. Masya Allah. Anak kepada Azar, iaitu Nabi Ibrahim. Bapa dia tu pembuat patung berhala. Tapi anak dia, Masya Allah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Atau anak kepada Abu Jahal, Ikramah. Ikramah bin Abi Jahal. Ikramah ni anak Abu Jahal. Abu Jahal tu penjahat paling besar orang Quraisy. Tapi anaknya disyahadahkan mendapat, anak dia tadi mendapat Islam. Masya Allah, boleh masuk Islam. Begitu juga dengan ahli neraka. Walaupun ia anak isteri Nabi Nuh AS, dia anak Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh pun dia tak kisah. Sebab di sini Allah Ta'ala tak tengok. Iman itu tidak dapat diwarisi. Iman itu tidak dapat diwarisi oleh seorang ayah yang bertakwa. Walaupun dia bapa kepada Khalilullah sekalipun, walau bagaimanapun, semua manusia akan masuk syurga dengan rahmat Allah jika Allah bermuamalah dengan sifat adilnya pada hari kiamat. Maka tiada seorang yang akan memasuki syurga. Oleh itu, jangan kita berputus asa dengan rahmatnya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa daripada rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. La taqnatu min rahmatillah. Jangan terputus asa. Jangan kita ni berputus asa dengan rahmat Allah. Rahmat Allah lah yang segala-galanya. Kita mengharapkan rahmatnya dan kita takut kepada dosa kita. Tapi kita tidak harap kepada amalan kita. Tapi kita lakukan amalan sebab itu perintah Allah. Tetapi kita mengharapkan rahmat dan keredaannya. Iman itu di antara takut dan harap. Iman tu di antara takut dan harap. So kita berhenti di situlah saja dulu pada malam ni, insya-Allah. Jadi pada mereka yang belum berdaftar untuk program kita, iaitu program kita pada jilid kedua nanti, Kitabul Iman, Kitabut Taharah pada jilid kedua. Barang siapa yang nak mendapatkan kitab jilid kedua dan sudah membayarnya, dah bayar dah jilid kedua tapi tak sampai lagi, maka boleh hubungi admin dan kita akan bincanglah di situ. Kita akan bagi sesuatu pada tuan-tuan supaya tuan-tuan dapat melihatnya di dalam pengajian daurah nanti, di dalam pengajian daurah yang ketiga nanti. Kalau tak sampai lagi lah, beritahu admin saya dah order tapi tak sampai. Dan pada siapa yang nak order, nak datang jumpa saya yang di KL ni, saya kata ada Syahrudin, dia kata nak datang jumpa saya. Tadi muda dah datang jumpa saya. Dan Syahrudin kata, saya kata nak jumpa esok. Jadi esok saya kena balik ke Kelantan, ada urusan. Baru sampai ke malam, kena balik pula. Sebab baru ni duduk tunggu, tak boleh lama. Lepas tu ada urusan pula, saya terpaksa balik ke Kelantan pagi esok. So pagi esok sepatutnya kita ada kuliah 6.45 pagi. Tetapi saya kena balik sebelum subuh. Saya ingat saya nak balik sebelum subuh dalam pukul 4 pagi. Doalah moga Allah SWT memudahkan perjalanan saya. Saya balik pukul 4. So saya ada buat urusan. Esok tak sempat lagi urusan, saya akan buat urusan hari Khamis. So hari Khamis tu saya akan bertolak sini ke pula. So saya akan bertolak, saya akan drive lah. Saya akan drive.
Jadi begini, pada orang yang mana nak dapatkan kitab saya, dia kena jumpa saya hari Jumaat. Sebelah hari Jumaat, jumpa dengan saya, ambil kitab tu, sebab hari Sabtu kita akan buat daurah. Jadi esok kelas kita pagi, maka kita batalkan kelas pagi esok, tak ada. Tapi saya sayang nak batalkan, so kita gantikan pada esok malam. So saya InsyaAllah kalau ada rezeki Allah Ta'ala tu, kalau kita balik pagi tu cepat sikit. Kalau balik pukul 4, pukul 10 tu boleh sampai lah kot InsyaAllah ke Kelantan. Tak terbang pun. Tapi insyaAllah lah dalam 6 jam tu kita save masa dah. Kalau kita balik sebelum subuh tu di Raub dan Bentong, kita save dah masa. So kita boleh cepat lah. Jadi mungkin saya akan sampai pagi. So malam tu, esok patutnya Rabu malam tak ada kelas, tapi Rabu malam ada kelas. Rabu malam ada kelas, Khamis malam ada kelas. So Khamis malam pergi ke Khamis pagi. Boleh faham So kita ubah sedikit. So tolong Mak naikkan benda ni. Saya cakap macam tu. Jadi esok malam tak ada masalah. Okey, esok malam sepatutnya esok pagi hari Rabu dalam jadual kita. So kita ganti tak apa, saya tak rehat pun tak apa, insyaAllah saya rehat. Tu saya sampai dalam pukul 10-11 tu okey lah. Malam tu dah saya boleh rehat, dan lepas tu saya tidur. Okey lah, ganti malam tu. Okey, jadi esok pagi ganti esok malam. Hari Rabu kita ganti kepada malam. Hari Khamis sepatutnya malam, so kita buat pagi Khamis. Sebelum saya buat urusan dah pejabat bukalan tu, saya buat urusan pagi Khamis kita ada kelas. So kita tukar je. Hari Jumaat ya, kita pagi tu adalah insyaAllah. Pagi Jumaat tu adalah. Boleh faham jadi kita di situ. Ataupun hari Jumaat tu tengok pada suasana keadaan hari Khamis macam mana saya akan ceritakan. Saya tak suka miss kelas ni. Kalau miss pun saya akan ganti. Itu memang tabiat saya. Saya tak suka miss kelas. Kalau dengan pelajar-pelajar pun saya miss kelas, saya akan ganti. Walaupun terpaksa miss kelas, saya akan ganti. Sama ada saya ganti awal sebelum saya melakukan benda tu, ataupun saya ganti selepas tu. Kebanyakannya saya ganti awal sebelum saya pergi tempat tu. Sebab tu pelajar tak apa saya buat kelas sebelum subuh. So tak nak ke mana. Jadi saya macam tu. Saya tak suka miss kelas. Gitu. Saya tak suka miss kelas. Jadi insyaAllah pada mereka yang belum berdaftar, jadi hari Jumaat tu insyaAllah tengok. Hari Jumaat tu saya kata malam lah. Pagi tu saya tengok dulu macam mana saya sampai hari Khamis tu. Saya rasa insyaAllah hari Khamis saya buat urusan sampai tengah hari saja. Saya rasa ke Zuhur ke. So hari Jumaat tu kita buat malam lah. Ataupun hari Jumaat tu tak boleh nak cerita lagi. Saya tak boleh nak beritahu juga. Tak apa, tengoklah keadaannya pada hari Khamis tadi. So hari Khamis tu ada pagi, dan hari Rabu tu ada malam. Jumaat kita tengok keadaan dia. Sebab hari Sabtu kita dah nak daurah dah. InsyaAllah. Jadi siapa yang belum lagi berdaftar, teruskan berdaftar. Kita nak masuk jilid kedua. Kita masuk ke jilid kedua. Masya Allah. InsyaAllah Jadi yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. InsyaAllah kita jumpa esok malam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana wa la tuzhib talabana ila syai'in صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. بارك الله فيك.